Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kepada catatan sejarah ilmuwan, kurun kedua Masihi, negeri Terengganu bukan sahaja negeri yang tertua di semenanjung Tanah Melayu, bahkan juga di Asia Tenggara. Sejarah turut merakamkan Terengganu merupakan negeri yang terawal yang menerima kemasukan agama Islam. Penyebaran agama Islam ke Terengganu dipercayai berlaku melalui hubungan dagang. Aceh yang menerima Islam sejak abad ke-9 Masihi bangkit sebagai kuasa maritim yang baharu di pertengahan kurun ke-13 melalui pelabuhan Samurai Pasai yang mengendalikan perdagangan dari Arab, Parsi, Cina, India dan alam Melayu. Hubungan dagang kerajaan itu dengan wilayah di pantai timur, khususnya negeri Terengganu, menjemput kehadiran pedagang Islam ke Kuala Berang. Antara ulama' yang terkenal di negeri Terengganu ialah Tok Pulau Manis. Nama sebenar beliau ialah Sheikh Abdul Malik bin Abdullah. Beliau turut dikenali dengan gelaran masyhur di antaranya Datuk Pulau Manis, Tok Sheikh Pulau Manis, Tok Ku Pulau Manis dan Tuan Pulau Manis. Sheikh Abdul Malik merupakan keturunan dari Syarif Muhammad Al-Baghdadi yang merupakan seorang raja di Baghdad. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang agak jauh dari Pekan, iaitu Kampung Pahu Ulu, Kuala Berang, Terengganu. Tarikh kelahiran beliau tidak diketahui dengan jelas dan dianggarkan dalam sekitar tahun 1650-an. Terdapat pelbagai percanggahan pendapat berkenaan tarikh tersebut. Beliau lahir pada tahun 1600 lebih. Ada dua pendapat tentang tarikh kelahiran beliau lah. Satunya pendapat yang mengatakan beliau lahir tahun 1690. 1690. Bukan 1690, 1678. Dan itulah yang tercatat pada makam Tok Pulau Manis di Kampung Serada, Kampung Pulau Manis Serada. Okay, tapi ada pandangan kedua dan saya sendiri cenderunglah kepada pandangan kedua ni yang mengatakan bahawa Tok Pulau Manis lahir pada tahun sekitar 1650. Okay, 1650. Ini berdasarkan beberapa fakta dan juga temu bual dengan waris keturunan Tok Pulau Manis sendiri. Banyak hasil penemuan ataupun fakta yang kita dapati Tok Pulau Manis meninggal dalam usia yang agak lanjut, yang agak tua. Jadi kalau kita kata dia lahir 1678, meninggal 1726, usianya ketika wafat, ketika meninggal tu lebih kurang 58 tahun. 58 tahun kita tak kata usia lanjut lah. Kalau usia lanjut ni dalam 70-80 kan. Itu satu, tapi tak kuat lagi fakta tu. Fakta lain, ada catatan dalam satu kitab. Kitab tu adalah kitab yang ditulis semula oleh Tok Pulau Manis dan selesai ditulis pada tahun 1690. 1690. Jadi takkanlah kalau dia lahir 1678, 1690 dah siap menulis kitab tu, maknanya baru usianya 12 tahun kan. Dan ada satu lagi fakta yang menunjukkan bahawa Tok Pulau Manis telah pulang daripada menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, pulang semula ke Terengganu. Ketika tu usia beliau, ketika tu tahunnya 1690. 1690. Dia pulang ke Terengganu 1690. Jadi sama juga 1690. Usianya ketika dia pulang semula ke Terengganu, dah ada beberapa kitab yang dia dah karang. Dia dah boleh menyampaikan ilmu kepada orang lain. Usianya cuma berapa? 12 tahun. Jadi itu satu fakta yang boleh dipertikaikan lah. Jadi kita kata kemungkinan besar Tok Pulau Manis lahir sekitar 1650 Masihi.
Sheikh Abdul Malik atau lebih mesra dikenali sebagai Tok Pulau Manis adalah perintis kepada penulisan sastera kitab pada tahun 1690 sehingga tahun 1726. Kitab-kitab yang dikarang oleh Tok Pulau Manis sebahagian besarnya telah dicetak dan dikaji. Namun demikian, terdapat juga kitab-kitab yang tidak dapat dikaji, berkemungkinan besar akibat naskah yang lengkap tidak dapat dijumpai. Penulisan kitab yang kita kata muktabar ataupun yang masyhur lah. Yang masyhur ada 4 kitab yang dikarang oleh Tok Pulau Manis. Kitab Hikam. Kitab Hikam ni kitab tasawuf. Kitab fiqh. 3 lagi ialah penulisan fiqh. Fiqh ni berkait dengan ibadat semualah. Kitab Kifayah. Kitab Kifayah ni kitab yang saya kaji di peringkat PhD lah. Okey, dan ada 2 lagi tidak disebut sebagai kitab tetapi dinamakan risalah. Risalah ni maknanya dia lebih pendek, halamannya lebih ringkas berbanding dengan kitab. Risalah An-Naq dan juga risalah Kaifiyah An-Niyah. Okey, ketiga-tiga ni berkait dengan fiqh. Selain daripada menulis kitab, Tunku Pulau Manis juga merupakan orang terawal yang mewujudkan pengajian pondok di Tanah Melayu. Institusi pondok yang didirikan ialah institusi yang bermodelkan sistem yang terdapat di Masjidil Haram. Perkara ini diakui oleh orang ramai hasil daripada perkembangan Islam yang meningkat pada ketika itu. Dalam beliau menyampaikan dakwah ataupun ilmu secara lisan, beliau telah mengambil satu langkah yang sangat bijak. Telah memulakan satu langkah yang sangat bijak. Ketika itu belum ada institusi pengajian ataupun kita kata pondok lah ya. Pondok secara rasminya belum ada ketika tahun 1600 di Terengganu. Kalau ada pun mungkin di rumah-rumah Tok Guru secara tak rasmi lah. Jadi Tok Pulau Manis apabila pulang dari Mekah dan juga Madinah, beliau menubuhkan pondok. Sheikh Abdul Malik merupakan seorang guru, ulama dan bapa mentua Sultan. Beliau memainkan peranan penting semasa era pemerintahan Sultan Terengganu yang terawal, iaitu Sultan Zainal Abidin pertama. Selepas Kesultanan Terengganu diasaskan pada tahun 1725, Sultan Zainal Abidin pertama telah memindahkan pusat pentadbirannya ke Pulau Manis. Ia merapatkan hubungan ulama dan umara yang menyaksikan Sheikh Abdul Malik atau Tok Pulau Manis menjadi guru dan penasihat kepada Sultan. Penglibatan Tok Pulau Manis dalam pentadbiran, dalam pentadbiran negeri, beliau telah dilantik sebagai penasihat agama kepada Sultan Terengganu ketika itu, Sultan Zainal Abidin I. Satu perkara yang boleh saya highlightkan kat sini, selain daripada sumbangan Tok Pulau Manis dalam aspek ilmu, tapi daripada ilmu tu sebenarnya dia memberi sumbangan kepada sosial, dalam aspek sosial masyarakat. Ada kajian oleh Sarjana Barat. Sarjana Barat ni dia suka singgah mengembara kan. Lebih kurang tahun 1700, awal 1700. Ketika Tok Pulau Manis masih hidup lah ketika tu. Seorang pengkaji barat pernah singgah di Terengganu dan beliau mendapati di Terengganu dari segi sosialnya, masyarakat Terengganu adalah masyarakat yang berakhlak.
masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang sangat menyintai ilmu agama. Di setiap rumah, boleh dikatakan di setiap rumah mesti ada orang ataupun isi rumah yang pandai mengaji. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Negeri Terengganu Darul Iman, negeri yang diberkati dengan kehadiran alim ulama pewaris Anbiya. Mereka mewariskan ilmu yang barakah, tak kala umaraknya sekata memupuk takwa, membina daulah. Ulama dan umarak, mereka seliang bagai tebu, serumpun bagai serai. Umpama dakwah dan kertas, muafakatnya menyatukan ummah.